Bukan satu, bukan dua, tetapi 13 sampel purba virus dihidupkan semula oleh saintis. Salah satu virus tersebut berusia 48,500 tahun dan dikatakan mampu menyerang organisma lain. Jika kajian ini benar, maka bersiap sedia untuk menghadapi pandemik berskala baru. Ini kerana virus purba ini beku selama 48,500 tahun dan kini berpotensi bebas secara besar-besaran. Apa yang menyebabkan virus purba ini mulai muncul? Tak lain dan tak bukan disebabkan pencairan ibun abadi disebabkan oleh pemanasan global. Adakah kita perlu risau? Kekal hingga akhir video ini bagi mengetahui dengan lanjut bagaimana ekstremofilia mampu hidup dalam keadaan dormant sehingga kini. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, saintis sedang mencari bukti kewujudan ekstremofilia di luar angkasa lepas. Pengetahuan kita mengenai dunia astrobiologi masih terhad. Oleh itu, pendekatan teknologi digunakan bagi mengesan sebarang hidupan walaupun sekecil-kecil virus di planet selain bumi. Pengetahuan kita mengenai ciri-ciri bagaimana sekecil-kecil organisma atau ekstremofilia hidup kini semakin meningkat dengan beberapa penemuan misteri di dunia. Oleh itu, pemahaman kita terhadap ekstremofilia kecil ini perlu dipertingkatkan bagi mempersiapkan diri kita dari ancaman pandemik di masa hadapan. Kita kini diapit dengan isu pemanasan global yang semakin mencengkam kita saban hari. Isu ini semakin rumit apabila saintis mula menemui virus purba yang bersemadi selama 48,500 tahun di Siberia. Virus purba yang telah membeku di ibun abadi, iaitu tanah yang kekal beku walaupun semasa musim panas di Siberia, dilaporkan telah dihidupkan semula di Rusia. Para saintis menyatakan bahawa ia merupakan antara 7 jenis virus dalam ibun abadi yang telah dihidupkan semula selepas beribu-ribu tahun. Dalam pada itu, virus tertua yang dikenali sebagai Pandora virus Yidoma telah membeku selama 48,500 tahun, manakala virus termuda pula adalah selama 27,000 tahun. Walaupun virus itu dianggap tiada risiko kepada manusia, para saintis telah memberi amaran bahawa virus lain yang mungkin terdedah kepada pencairan ais tersebut mampu memudaratkan dan menyebabkan berlakunya wabak baru. Sementara itu, spesimen virus yang berusia 48,500 tahun itu telah ditemui di ibun abadi, iaitu 16 meter di bawah permukaan tasik di Yukachi Alas, Yakutia, Rusia. Kesemua 9 virus tersebut mempunyai keupayaan untuk menjangkiti organisma sel tunggal yang dikenali sebagai amoeba. Walau bagaimanapun, virus beku lain boleh menimbulkan ancaman serius kepada kehidupan tumbuhan dan haiwan, termasuklah manusia. Selain itu, kira-kira 65% wilayah Rusia telah dikelaskan sebagai kawasan ibun abadi, iaitu tanah yang sentiasa beku walaupun semasa musim panas. Namun, akibat daripada peningkatan suhu yang disebabkan oleh pemanasan global, ia kini mula mencair dan melepaskan objek yang telah dibekukan selama beribu-ribu tahun. Menurut ahli virologi Profesor Clovier, pembebasan bakteria hidup atau archaea yang kekal dalam kriptobiosis dalam ibun abadi selama berjuta-juta tahun berpotensi untuk memudaratkan kesihatan awam. Keadaan akan menjadi lebih buruk jika virus lama yang belum ditemui telah muncul semula dan menyebabkan penyakit baru pada tumbuhan, haiwan atau manusia. Dalam pada itu, walaupun Arktik mempunyai populasi penduduk yang rendah, namun ia dikatakan telah menerima kunjungan daripada orang ramai yang mahu melombong sumber seperti emas dan berlian. Walau bagaimanapun, pelombongan yang dilakukan telah menanggalkan lapisan atas ibun abadi sekaligus berisiko mendedahkan virus tersebut kepada orang ramai. Pencairan ais yang berlaku daripada Arktik berpotensi untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tanah yang subur bagi permulaan wabak baru yang disebarkan oleh virus. Kesemua 13 virus didapati masih mempunyai keupayaan untuk berkembang menjadi organisma patogen oleh saintis menggunakan kultur ameba sel tunggal hidup.
Di samping itu, para penyelidik mendedahkan bahawa 9 daripada 13 organisma yang disebut dalam laporan itu dianggap berusia puluhan ribu tahun. Virus lain yang ditemui dalam bulu raksasa dan usus serigala Siberia yang kedua-duanya dipelihara di ibun abadi Siberia. Potensi ancaman yang mungkin diwakili oleh organisma ini berjangkit apabila dilepaskan ke atmosfera dan ianya perlu dikaji dengan lebih lanjut. Adakah virus yang digelar virus zombie ini sangat menakutkan? Apakah itu virus zombie? Patogen ini diberi istilah virus zombie oleh saintis. Pasukan saintis dari Perancis, Jerman dan Rusia mendakwa bahawa selepas bertahun-tahun terkurung dalam persekitaran yang membeku, virus ini mulai menular. Walaupun terma zombie ini salah untuk dikelaskan kepada virus ini, ia adalah satu terma yang mengaitkan virus ini dengan kepercayaan bahawa manusia yang hidup semula digelar zombie. Virus ini bukan zombie. Ia adalah virus dormant. Ia bersifat lengai dan tidak aktif dalam tempoh yang sangat lama. Walau bagaimanapun, para saintis mendapati bahawa virus zombie ini mempunyai potensi untuk menular, menjadikannya berpotensi bahaya kepada kesihatan. Mereka membuat spekulasi bahawa apabila ibun abadi terus mencair, virus yang telah lama tidak aktif akan terus muncul menyebabkan wabak baru yang serupa dengan COVID-19. Bagaimana virus boleh aktif semula? Bahan organik yang dikeluarkan oleh ais yang mencairkan organisma tersebut terurai kepada karbon dioksida dan metana, meningkatkan kesan rumah hijau dan mempercepatkan pencairan. Malangnya, ini mewujudkan satu kitaran yang ganas. Kertas kajian menyatakan bahawa kemungkinan pencairan ibun abadi yang akhirnya lebih tua daripada 50,000 tahun akan membebaskan virus yang tidak diketahui apabila ia dicairkan pada masa hadapan. Saintis menjalankan eksperimen dengan ameba dan hasilnya virus tersebut mampu menjangkiti ameba tersebut. Saintis percaya virus yang menjangkiti akantan ameba boleh diekstrapolasi kepada banyak virus DNA lain yang mampu menjangkiti manusia atau haiwan. Adakah virus zombie memudaratkan? Pakar mengeluarkan amaran bahawa beberapa virus zombie ini telah meragut nyawa dan mungkin membawa maut pada orang lain. Seorang kanak-kanak meninggal dunia dan ramai lagi dimasukkan ke hospital pada tahun 2016 selepas dijangkiti wabak antraks di Siberia. Bagaimana virus zombie tersebar? Apabila ais mencair dan terus mencair, bahan kimia dan kuman yang terperangkap dalam ibun abadi dibebaskan. Perubahan iklim mengakibatkan tempoh penyebaran virus yang lebih lama. Kita perlu menjadi orang yang lebih berilmu di masa hadapan. Aspek pendidikan harus tersebar dalam apa jua cara sekalipun bagi mempersiapkan masyarakat dengan pelbagai peristiwa yang sukar diramal. Kurangnya ilmu boleh membawa kepada malapetaka. Saintis tersebut menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti cara terbaik melemahkan virus ini di masa hadapan supaya vaksin dapat dibangunkan lebih cepat dari biasa. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.